Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, semua rakan-rakan yang saya kasihi, yang saya hormati, pertamanya tentulah kita rafakkan seluruh pujian kesyukuran kita kepada Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Dialah Allah yang menghidupkan kita setelah dirasakan kepada kita pengalaman kematian, dan kepada Allah lah kita akan sama-sama kembali. Hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, kita tahu di antara perkara yang alangkah baik kita dapat lakukan dengan kita memperbanyakkan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah pagi ini kita sekali lagi bertemu di dalam platform di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan kita akan mulakan hari ini, hari yang mulia ini dengan kita membincangkan sesuatu yang kita sangat yakin dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perlunya kita menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahkanlah aku ilmu. Dan kita doa pada Allah, duduk kita yang sebentar ini, kita setengah jamkan perbincangan kita ini untuk membincangkan satu tajuk daripada tajuk-tajuk ilmu Allah yang sangat luas. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan oleh Nabi, kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang kita lihat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Al-Jami', dalam Sahih Tirmizi, ada satu rangkap doa yang pendek yang ianya sangat memberi impak kepada hati kita. Dan marilah saya nak mengajak kita sama-sama membaca dan kemudian sama-sama kita menghayati dan kita mengambil pengajaran daripada sepotong doa yang sangat mulia ini kerana diajarkan kepada kita oleh sebaik-baik guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak doa yang kita minta, maka marilah kita minta kepada Allah doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya, pendek je. Saya baca sekali lagi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Sekali lagi insya-Allah, ya, 3 kali itu pengukuhan insya-Allah. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Kita pohon pada Allah, ya Allah, Engkau ilhamkanlah kepadaku, ya Allah, petunjuk untuk aku. Dan Engkau jauhkanlah daripadaku, ya Allah. Engkau bentengkan dan lindungkanlah aku, ya Allah, daripada kejahatan diriku. Atau lebih tepat lagi, ataupun lebih dalam lagi, adalah daripada kejahatan nafsuku. Sekali lagi, ya. Ya Allah, Engkau ilhamkanlah kepadaku petunjuk untuk aku. Dan jauhkan aku, lindungkan aku daripada kejahatan nafsuku. Baik, kalau kita lazimkan, ya, kita tahu dalam surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyuruh kita melazimkan membaca surah Kahfi, ya, terutama pada hari Jumaat. Ianya adalah pelindung daripada fitnah syaitan, fitnah Dajjal. Ya, wa a'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada fitnah Ad-Dajjal, ya, Masihid Dajjal. Dan Nabi sebut dalam hadis lain tentang betapa surah Kahfi itu menjadi pembenteng kita daripada fitnah Dajjal. Ya, sebab kita tahu fitnah adalah setiap benda buruk. Dajjal, ya, induk kepada penipuan, induk kepada pembohongan, ya, dan sehingga manusia itu lari daripada kebenaran apabila bergelumang dengan pembohongan. Maka sebab itu takdim ataupun muqaddimah kepada datangnya hakikat Dajjal yang sebenar. Hari ini Masya Allah berlaku pembohongan-pembohongan dan manusia menyebarkan pembohongan-pembohongan yang bertukar menjadi fitnah. Sama ada fitnah dalam maksud sederhananya adalah sesuatu yang tidak benar yang dilontarkan, ataupun fitnah dalam maksud yang sebenar adalah sesuatu kerosakan dan keburukan yang berlaku. Manusia sedang enlarge, manusia sedang kembang dan besarkan fitnah tersebut, membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi tentang akan datangnya masa Dajjal tersebut. Cuma kita doa janganlah kita menjadi ejen Dajjal tersebut. Jangan kita yang menjadi ejen kepada fitnah. Jangan kita menjadi ejen kepada benda yang tak benar, tetapi kita turut sama, share, like dan kemudian kita kembangkan ianya. Baik, dalam pengajaran kita dapat daripada surah Kahfi tersebut sebagai contoh, kita dalam doa tadi, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, kita menjumpai di sana kalimah ilham, nanti kita cuba bincang. Yang menonjol di sana adalah perkataan petunjuk untuk aku, rushdi. Balik pada surah Kahfi tadi, ya, bila para pemuda tu dia nak masuk ke dalam gua dengan tujuan untuk mempertahankan akidah, ya, jadi kita pun sama sebenarnya, kita ni sentiasa mempertahankan bahkan memperjuangkan akidah. Hari ini kita tidak ada gua untuk kita berlindung. Kita perlu membina gua dalam hati kita sendiri untuk melindung akidah kita. Sebab akidah telah begitu nipis pertahanannya. Kita tak tahu anak kita tak tahu zuriat kita bagaimana mereka nanti akan berhadapan dengan mempertahankan akidah. Kerana ketika serangan peluru telah memecahkan benteng akidah, manusia tidak punya apa-apa benteng lagi. Baik, ketika mereka nak bersembunyi dalam gua, pada ketika itu mereka menyebut kalimah wahayyi lana min amrina rasyada. Ya, mereka minta Allah persiapkan kepada mereka adalah daripada urusan kami ya Allah, ya, persiapkan, persediakan, jadikan pada urusan kami adalah rasyada. Ya, kita dengar adalah petunjuk. Tatkala Nabi Allah Musa minta nak belajar daripada Khidir, ya, daripada Hadir, Nabi Khidir. Pada ketika itu Nabi Musa menyebutkan kalimah antu'allimani mimma ulimta rushda. Sekali lagi kita mendengar kalimah petunjuk. Berkata Nabi Musa, engkau ajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan kepada engkau akan petunjuk. Sekarang kita baca Allahumma alhimni rushdi. Maka kita tahu bahawa bila kita minta daripada Allah, Allah mengilhamkan, ya. Bila Allah mengilhamkan, sebab ilham adalah sesuatu yang Allah datangkan ke dalam hati kita, ya. Allah laqan, memberikan sesuatu yang langsung masuk ke dalam hati sanubari kita. Jadi kita minta Allah masukkan dalam hati sanubari kita apa dia? Petunjuk untuk kita. Bila kita kata rushdi, bermaksud petunjuk dari Allah untuk kita, ya, bukan petunjuk kita, sebab manusia tidak boleh beri petunjuk. Yang boleh memberi petunjuk adalah Allah. Jadi bila kita katakan petunjuk rushdi, dia adalah petunjuk untuk aku, ya, petunjuk untukku. Jadi
kita faham di sini bahawa kita minta sangat ya dalam kehidupan seharian kita, Allah sentiasa mencampakkan ke dalam hati kita petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Sebab rusydi bermaksud ya, sebab rusydi ini adalah syarah daripada maksud hidayah. Ya. Kata besar hidayah yang kita minta pada solat subuh sebentar tadi, ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ihdina, hidayahkanlah kami ya Allah. Apa yang kita minta hidayah tersebut? Jalan yang lurus. Maknanya jalan menuju kepada Allah. Jalan yang lurus adalah setiap langkah yang kita lakukan ini, directionnya, hala tujunya adalah kepada matlamat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nak dalam keadaan kita nak menuju kepada Allah, tiba-tiba kita berpatah ke belakang atau melencong keluar daripada jalan yang disebut oleh Allah. Jadi hidayah ini maksudnya yang sangat besar, petunjuk yang bermaksud jalan besar lurus menuju kepada Allah. Ya, jalan yang besar, yang luas, yang terentang, yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayah. Maka hidayah Allah boleh campak dalam ilmu. Sebab itulah kita sangat disuruh berada dalam majlis ilmu, kerana kebanyakan daripada hidayah Allah, Allah letak dalam ilmu. Jadi sebab tu kita minta ilmu, sebenarnya kita sedang minta petunjuk daripada Allah. Untuk apa kita nak dapat petunjuk? Untuk kita nak dekat, mencapai kepada Allah. Kita nak pergi menuju, jangan lari daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jalan yang lurus itu adalah jalan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya Allah minta jalan tersebut kita kena lalu benar-benar yang hanya satu. Dan kalau kita memilih subula, jalan-jalan yang lain, maka bermufarakahlah kita daripada jalan Allah. Macam kita dengan imam nak terus, kita bermufarakah, maka berpisahlah kita daripada jalan Allah. Allah wal'ayazubillah. Baik, dalam maksud besar hidayah tersebut, maka juzuk daripadanya adalah rushdu, yakni petunjuk. Juga petunjuk. Maka ulama sebahagian daripada mereka menjelaskan kepada kita bahawa rusydu adalah petunjuk bimbingan ketika kita sedang melakukan sesuatu ketaatan. Maknanya dia petunjuk juga, dia sama makna hidayah, tetapi kalau hidayah itu memberi makna umum, maka ar-rusydu memberi makna petunjuk tatkala kita melakukan ketaatan. Ya, petunjuk ketika kita melakukan ketaatan, ya. Dalam konteks contoh, mungkin kadang-kadang kita kita beri ajaran kepada anak kita contoh. Kamu kena buat ini contohnya. Maka anak kita telah mendapat petunjuk. Tetapi kita ketika membimbing dia melakukan kerja yang kita buat, itu ar-rusydu. Maka sebab itu adalah sangat penting kepada kita. Kerana kita bukan hanya nak melakukan kebaikan dalam hidup, tetapi nak menjadikan kebaikan tersebut benar-benar sesuatu yang tepat dengan kehendak Allah. Sebab manusia boleh melakukan ketaatan, tetapi kebanyakan daripada manusia tak sedar bahawa di dalam ketaatan yang dia buat boleh menjadi kemaksiatan. Orang selalu bercakap tentang maksiat dan maksiat. Ya, orang cerita tentang orang pergi ke lorong-lorong. Itu maksiat. Tetapi orang lupa bahawa orang yang pergi ke lorong melakukan dakwah, tetapi sekiranya dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah, mungkin dia pergi dengan tujuan untuk diri dia. Ya, yang kita minta tadi, wa'izni min syarri nafsi. Mungkin nafsu bermaksud dia rasa mungkin dengan sebab aku buat kerja ni nanti orang panggil aku seorang pendakwah tersohor. Mungkin nanti orang akan daripada sana aku akan mendapat puji-pujian daripada orang. Baik, apa yang berlaku disebut oleh ulama, dia sedang melakukan maksiat, ya, daripada ketaatan yang dilakukan. Jadi kalau kita tak faham, kalau kita tak berdoa pada Allah, minta petunjuk daripada Allah dan minta jauh daripada syarri nafsi, nampak kita melakukan ketaatan. Orang sanjung kita, orang puja kita, orang kompangkan kita dan orang nobatkan kita. Tetapi rupanya
di sisi Allah, si hamba ini sedang mengumpul dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi sebab tu daripada awal kita minta daripada Allah. Sebab tu daripada awal Ashabul Kahfi minta kepada Allah rusyda. Daripada awal ilmu Nabi Allah Musa minta daripada Nabi Khidir yang hakikatnya minta daripada Allah rusyda, dan kita minta rusyda, yakni Allah mencampakkan dalam hati kita. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW betapa hati kita ni, hati kita ni dia menjadi ruang, kata Nabi, di antara perebutan, peperangan di antara syaitan dan malaikat. Kita tak tahu. Sebab tu Imam Al-Ghazali bercerita tentang apakah spark yang berlaku ataupun disebut Al-Khatir. Lintasan-lintasan. Dalam hati kita tu, bila dia berkehendak, dia merasa dalam bentuk lintasan yang sangat pantas. Yang mungkin lebih kecil skalanya daripada 1 per nanosaat. 1 per nanosaat. 1 per juta saat. Maksudnya 1 saat tersebut dipecahkan menjadi 1 juta, maka lintasan adalah 1 per nanosaat. Cuba bayang lintasan-lintasan tersebut yang kalau bukan ilham petunjuk daripada Allah, maka kita merasa nak buat sesuatu, tetapi rupanya bukan datang daripada ilham Allah, tetapi daripada apa? Daripada unsur dominan yang mengajak kita kepada kejahatan daripada hawa nafsu kita. Min syarri nafsi, daripada kejahatan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu memang ada dalam diri manusia untuk protect manusia. Itu asal-asal benda baiknya. Sebab asal baiknya nafsu ni adalah untuk, dengan nafsu kita nak makan. Kalau tak ada nafsu, bagaimana manusia nak survive hidup atas dunia ini? Maka sebab itu dibekalkan kepadanya nafsu. Yang menjadi masalah, bila kita tidak mengawal nafsu, maka akhirnya makan itu membunuh kita. Makan itu mematikan kita. Begitulah dalam semua hal, nafsu akan berperanan pada kadar yang sederhana, tetapi bila kita tidak mengawal, dia membunuh dan merosakkan kita. Dia suka kita jadi baik, tetapi kemudian dia menjadikan kita perasan jadi baik. Suka jadi baik, itu sesuatu yang sederhana, yang bagus. Tetapi kita tak sedar, bila kita tak kawal, kita suka orang tengok kebaikan kita. Dah menjadi riak. Kita suka pendengar-dengarkan cerita-cerita kat orang, tulis-tulis supaya orang tahu yang kita tu baik dan hebat. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, doa ini adalah sebenarnya mengajak kita seolah-olah duduk di permulaan, garisan permulaan membuat kebaikan. Kita nak buat kebaikan macam orang lari 100 meter on your spot ke garisan, sedia, berlepas. Dan perbuatan-perbuatan lain tu di hadapan, tetapi meminta kepada Allah agar dicampakkan ke dalam hati petunjuk daripada Allah adalah benda paling asas yang kita perlukan. Jadi 2 benda yang kita minta, ingat. Yang pertama, Allah mencampakkan ilham. Hari ini cuba bayang hari ini apa yang kita nak buat. InsyaAllah sebentar lagi mungkin ada yang berpuasa, yang tak berpuasa mungkin berfikir apa nak makan, kemudian apa kerja nak dibuat. Semua itu adalah amrun, urusan, al-umur. Dan kita minta semua urusan sampailah ke malam nanti kita berbaring di pembaringan kita, di atas katil kita. Kita minta semuanya Allah campakkan padanya petunjuk. Sebab ingat, rusydun adalah bimbingan petunjuk tatkala kita melakukan ketaatan. Bimbingan petunjuk tatkala kita melakukan ketaatan-ketaatan. Apa tujuannya? Agar jangan hati kita diambil alih steeringnya oleh siapa? Oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita semua. Semua yang dikasih sekalian, ilham daripada Allah lah yang kita kena buka. Kita kena buka pintu hati kita untuk ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu bahawa ilham daripada Allah itulah yang akan memberi status berbeza di antara seorang makhluk, seorang hamba kepada seorang hamba. Mungkin kalau saya nak kongsi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kisah yang biasa kita dengar, tetapi dalam konteks Nabi, apa yang Allah campakkan dalam hati Nabi tersangat istimewa. Dan kita bukan nak keistimewaan sebab itu hanya ada pada Nabi,
Tetapi benda yang sama kita minta sekarang Allah campak dalam hati kita. Allah menitiskan rasa sejuk, embun dalam hati kita, petunjuk daripada Allah. Boleh seperti mana, sebab tu di antara doa yang lain, ya Allah ilhamkan aku seperti mana engkau ilhamkan kepada Nabi-Nabi. Jadi engkau ilhamkan, maknanya engkau campakkan petunjuk dalam hatiku ini sampai terasa dingin seperti mana engkau berikan kepada Nabi-Nabi. Baik, saya nak cerita kisah biasa tentang Suraqah ibn Malik. Ya, Suraqah ibn Malik. Ya, kisah Suraqah bin Malik ini menarik untuk kita landingkan perbincangan kita. Kita tahu bagaimana Nabi berhijrah ketika orang-orang kafir Quraisy menawarkan 100 ekor unta kepada siapa yang menangkap Nabi Muhammad, hidup atau mati. Dan dalam ramai-ramai orang yang begitu teruja dengan hadiah besar tersebut, maka dia termasuk Suraqah ibn Malik. Ya, Suraqah ibn Malik yang pada ketika itu di antara kalangan orang Quraisy yang nak mencari dan nak menangkap Rasulullah ataupun membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjalanan Nabi jauh di padang pasir, maka Suraqah mendapat maklumat tentang perjalanan Nabi, rombongan kecil Nabi ini, maka dia mempersiapkan baju besi dia, baju peperangan dia, pedangnya dan kuda yang paling pantas kerana dia mahir dalam berkuda. Suraqah ibn Malik, dia ada basic orang Arab. Orang Arab ni mereka ada kemahiran menjejak, sebab supaya mereka tak sesat di padang pasir, maka mereka sangat mahir dalam menjejak. Maka Suraqah ibn Malik salah seorang yang mempunyai kemahiran menjejak. Maka dia berjaya menjejak langkah perjalanan Nabi di padang pasir, maka dia mengejar. Ringkas cerita, ya, kita tahu dah kisah bagaimana dia bercerita dalam kegairahan, dia nampak seolah-olah di hadapannya kekayaan. Dia tak nampak Rasulullah, dia tak nampak Sayyidina Abu Bakar, dia tak nampak Abdullah ibn Uraiqid. Yang dinampak adalah kekayaan di hadapan matanya hasil daripada hadiah yang bakal diberikan kepada dia. Maka untuk sampai kepada Nabi, maka dia telah terjerumus beberapa kali dalam lubang padang pasir. Maknanya pasir tersebut tiba-tiba menjadi lembut, menyebabkan terjerumus kaki kuda tersebut dan dia jatuh. Pada kali pertama, dia anggap itu sebagai satu yang biasa, boleh berlaku pada mana-mana keadaan kalau salah kita mengendalikan kuda tersebut. Maka dia berusaha untuk mengeluarkan dan kemudian dia naik balik dan kemudian mengejar. Dia jatuh, terjerumus kuda tersebut kali yang kedua dan dia jatuh. Tetapi dia menganggap bahawa itu juga benda yang biasa. Tatkala dia sampai benar-benar dekat dengan Nabi, kali ini dia juga masih terjerumus dan dia jatuh pada ketika itu. Dan dia pada posisi yang berada di bawah, tidak punya kekuatan. Tetapi pada masa itu dia tahu bahawa lelaki yang dia nak tangkap ini bukan sebarangan manusia. Maka lantas dia memohon untuk dilepaskan oleh Nabi daripada apa yang sedang dia alami pada masa itu. Dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermohon. Dia percaya bahawa Nabi adalah mempunyai sesuatu kelebihan. Maka dia menawarkan untuk pedangnya, ya, baju yang dipakai, kudanya untuk diambil oleh Rasulullah sebagai hadiah daripadanya untuk Nabi meneruskan perjalanan. Nabi SAW tidak mengambil. Sebaliknya berkata, kamu lakukanlah menjadi seorang yang seolah-olah menjadi ejen untuk menutup perjalananku ini agar tidak dikejar oleh orang Quraisy yang lain. Maka itu telah memada bagi Suraqah ibn Malik. Dan dia minta Rasulullah menulis kerana keyakinan dia pada masa itu bahawa Nabi bukan orang biasa, pasti satu masa nanti akan menjadi seorang yang hebat. Maka diminta tulis, maka Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar menulis satu jaminan keselamatan kepada tentang Suraqah. Maka dituliskan di atas satu lembaran tentang jaminan tersebut. Maka Rasulullah meneruskan perjalanan. Sebelum Suraqah berpatah balik naik ke atas kudanya, Rasulullah menoleh dan menyebutkan kepada Suraqah satu perkataan. Wahai Suraqah, hendakkah aku pakaikan kepada engkau 2 gelang daripada gelang Kisra Parsi? Suraqah pada masa itu menyebutkan,
adakah engkau maksudkan adalah Kisra ibn Hurmuz, yang itu merupakan merujuk kepada Kisra Parsi? Maka Rasulullah mengangguk. Maka Suraqah berkata, aku mau. Dan kemudian Rasulullah berlalu. Semua yang dikasihkan satu perkataan yang boleh kita kata out of nowhere. Rasulullah menyebut kepada Suraqah. Dan peristiwa ini selesai, Suraqah balik membantu untuk memadamkan jejak Nabi. Dan Nabi sampai ke Madinah setahun, 2 tahun. Tahun ke-8, Rasulullah berjaya mengumpul kekuatan menakluki kota Madinah. Menakluki kota Mekah. Berlaku peristiwa Futuh Mekah. Ketika Nabi dalam persiapan untuk menguasai Taif, dan pada ketika itu kekuatan Islam telah besar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau dulu Nabi keluar sebagai seorang buruan, sekarang Nabi menjadi penguasa ataupun raja di Makkah. Nabi paling berkuasa. Dan Suraqah bercerita pada ketika itu dia telah berjumpa dengan Nabi di Ji'ranah ketika Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang Ansar dan dia nak melepasi begitu ramai orang yang melilingi Nabi dengan dia membawa apa yang ditulis ketika Rasulullah memberikan jaminan kepadanya pada ketika itu. Lantas dia duduk depan Nabi, maka buat kali pertama dia menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang saya kasih sekalian, maka jadilah Suraqah seorang yang baik dan dia mengulang balik perkataan Nabi tentang Kisra yang akan dia memakai gelang tersebut. Ketika zaman pemerintah Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat. Selang beberapa tahun, Sayyidina Umar berjaya menakluki kota Parsi. Dan pada ketika itu, kerajaan Parsi telah roboh dan tentera Islam berjaya menguasai Parsi. Ketika tentera Islam membawa semua harta kekayaan Parsi untuk diletak di bawah Baitul Mal di Madinah, Sayyidina Umar menangis teresak-esak pada ketika itu. Ketika dia masuk dalam Baitul Mal, dia memegang tongkat dia. Kemudian dia dengan tongkat lantas ditekankan ketika itu kepada begitu banyak harta-harta, permata-permata, bahkan mahkota dan juga gelang. Dan pada saat itulah sambil dia menangis, yang terlintas dalam kepalanya adalah perkataan Nabi SAW ketika Nabi bercakap pada Suraqah. Maka Sayyidina Umar memanggil Suraqah pada ketika itu dan Suraqah ibn Malik dipakaikan dengan pakaian Maharaja Parsi dan dipakaikan kepada tangannya 2 gelang seperti persis yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Suraqah puluhan tahun ketika Nabi berada dalam keadaan sangat sempit. Semua yang dikasih sekalian, apakah yang disebut oleh Nabi tadi? Ya, apa yang disebut? Maka kita sebut sebagai an-nubu'at ar-rusul. Dia adalah sesuatu daripada berita yang datang daripada Allah untuk Nabi khusus. Dan dia adalah ilham dalam bentuk kenabian yang datang kepada Nabi yang sangat murni, yang sehingga kerana murninya itu, walaupun merentasi beberapa tahun ke hadapan, ianya berlaku. Maka dalam doa yang kita baca ini, kita buka pintu hati kita seolah-olah pintu, ya, sebab hati manusia ni dia boleh menjadi kecil, besar, dia boleh jadi sempit, dia boleh jadi kuat, kukuh seperti kasal yang kadang-kadang kita nak buka terlampau susah. Maka bukalah seluas-luasnya agar ya Allah, setiap ketaatan nanti yang kita nak lakukan, biarlah ianya petunjuk daripada Allah, ilham yang Allah tunjukkan pada kita. Kita tak nak hawa nafsu mengambil ruang. Kita lakukan taat. Orang nampak kita baik, tetapi Allah kata dia seorang hamba-Ku yang sangat jahat sebenarnya, seorang ahli maksiat dalam batinnya. Semoga Allah menerima ini daripada kita semua sebagai kebaikan, dan Allahumma alhimni rusydi, ya Allah berilah kami petunjuk, ilhamkan kepada hati kami dengan petunjuk daripada-Mu, dan wa'idni min
syarri nafsi, dan jauhkan aku daripada kejahatan nafsuku sendiri. Ya, semoga insya-Allah pertemuan ini ada manfaatnya kepada saya terutamanya yang bercakap, dan bagi rakan-rakan yang bersama di pagi hari ini dalam keadaan mengambil keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, alhamdulillah jumpa lagi nanti di masa-masa akan datang. Setiap hari Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara menyediakan platform menyegarkan hati dan jiwa kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang positif, dan insya-Allah Dewan Dakwah akan bergerak untuk kita lebih mengimarahkan dakwah, terutamanya membangunkan akhlak kesopanan dalam diri manusia. Maka perlukan sangat kepada sokongan-sokongan daripada semua rakan-rakan, mengharapkan sangat dokongan daripada semua rakan-rakan, dan kemudian mengharapkan juga sumbangan ya daripada rakan-rakan untuk turut sama, kerana tanpa sokongan, tanpa dokongan, tanpa sumbangan yang bermakna walaupun sedikit daripada setiap orang, maka kita tidak akan dapat banyak melakukan lebih banyak kebaikan. Ya, di antara yang insya-Allah kita nak lakukan adalah kita nak buat satu program khusus pada malam nisfu Syaban nanti, malam sejuta munajat. Di sana insya-Allah platform Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara menghimpunkan insya-Allah seramai mungkin untuk kita angkatkan munajat kita kepada Allah supaya COVID ini Allah lepaskan daripada kita, supaya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keberkatan langit dan bumi, seolah-olah kita berada di tengah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kita minta Allah buka keberkatan itu. Ya, kita tahu ramai yang sengsara, ramai yang sedang sakit, tapi bagaimana di mana kita nak pohon melainkan dalam munajat kita kepada Allah. Dan kita tahu bahawa suasana COVID ini bukan sekadar memberi ancaman kepada masalah keuangan, ekonomi, dia memberi masalah kestabilan kepada negara kita dari sudut sosionya, dari sudut politiknya. Maka kita minta Allah Subhanahu wa taala munajat kita agar Allah menjadikan siapa yang memimpin negara ini daripada kalangan orang yang bertakwa dan mereka yang baik-baik. Dan cuba bayang kalau itu kita dapat ya, tanpa mengira siapa, yang penting adalah orang yang bertakwa, kita munajatkan kepada Allah. Maka kalau apabila Allah menunaikan kepada kita, insya-Allah bumi ini menjadi yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.